أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Sadaqallahul azim. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah syurga Adnin yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah reda terhadap mereka dan mereka pun reda kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu awala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya, dengan limpah dan kurnianya, sekali lagi kita dapat bertemu dalam siri-siri tazkirah online ini. Kali ini insya-Allah sambungan daripada cerita syurga yang telah kita rakamkan ceritanya dalam kuliah beberapa hari lepas. Insya-Allah hari ini kita sambung lagi. Setakat mana yang Allah Subhanahu wa taala izinkan pada saya, insya-Allah sama-sama kita mengambil manfaat darinya. Mudah-mudahan apa yang akan diceritakan nanti dapat menambahkan iman kita dan amal bakti kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari, para penonton sekalian, sesungguhnya syurga ini adalah idaman setiap manusia. Syurga adalah idaman setiap manusia. Bahkan semua manusia bercita-cita untuk masuk ke dalam syurga. Tak kira ia laki-laki ataupun perempuan, ya, kecil atau besar, Islam atau bukan, semua menginginkan syurga. Bahkan kerap kali kita dengar cerita tentang syurga. Bahkan ada pula cerita berkenaan drama-drama ataupun sinetron-sinetron yang menggunakan tajuk syurga, ya, seperti Rumahku Syurgaku dan lain-lain lagi. Jadi hari ini insya-Allah kali ini seperti mana yang telah kita janjikan di siri kuliah yang lepas, iaitu setelah kita mengetahui tentang nama-nama pintu syurga dan masuklah orang-orang beriman yang beramal soleh yang terpilih itu masuk ke dalam syurga. Sedangkan syurga itu tuan-tuan mempunyai tingkatan, ya. Syurga itu mengikut hadis Nabi, ya, ada 100 tingkat. Syurga itu mempunyai 100 tingkat. Dan jarak di antara satu tingkat dengan tingkat yang lain jaraknya seperti 100 tahun perjalanan, ya. Kata ulama berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa seperti mana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya,
ditafsirkan oleh para ulama, yaitu surga itu mempunyai 100 tingkat, dan jarak di antara satu tingkat dengan tingkat yang lain adalah seperti 100 tahun perjalanan. 100 tahun perjalanan, jauh ke dekat tuan-tuan? Subhanallah, jauh ya. 100 tahun perjalanan, maknanya dari umurnya 1 tahun hingga 100 tahun barulah sampai ke tingkat yang kedua, daripada tingkat yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan 100 tingkat ya. Kemudian surga itu pula, surga insya-Allah, mudah-mudahan saya yang bercakap dan tuan-tuan yang mendengar tazkirah ini, mudah-mudahan kita semua masuk dalam surga ya. Jadi surga itu berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluasan surga tuan-tuan, keluasan surga itu adalah seperti jarak antara langit dan bumi. Subhanallah. Langit, bumi, jauh ke dekat, jauh tuan-tuan. Hingga ke hari ini, manusia daripada zaman Nabi Adam hingga ke hari ini, zaman kita ini, tidak ada seorang pun manusia yang mampu naik dan sampai ke langit di masa hidupnya. Tidak ada. Jadi jauh ke dekat, jauh tuan-tuan. Sedangkan daripada bumi ke bulan pun, subhanallah, jauh. Ya, mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat ini, insya-Allah yang kita akan sampaikan ini, membantu kita supaya kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Surga yang Allah Subhanahu wa taala sediakan adalah untuk hamba-hamba yang beriman, yang berilmu ya, yang beramal saleh, yang bertakwa ya. Ini kerana orang-orang yang beriman, yang berilmu, yang beramal saleh, yang mendapat hidayah secara berkekalan sahajalah yang mampu mematuhi perintah-perintah Allah yang wajib dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah yang haram. Maka seperti mana yang kita sebut tadi ya, bahawa luasnya syurga itu ada disebut dalam surah Al-Ma'arij ayat 4. Maksudnya para malaikat dan Jibril naik menghadap Tuhan dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun ya. Para malaikat dan juga Jibril ini adalah ketua malaikat, penghulu kepada malaikat, menghadap Tuhan kita dalam sehari, yaitu kadarnya 50.000 tahun. Jadi kata ulama, pengertian surah Al-Ma'arij ayat 4 ini ialah jarak antara dunia dan langit memakan masa 50.000 tahun. Jarak dunia dengan langit memakan masa 50.000 tahun. Subhanallah, jauhkah dekat tuan-tuan? Jauh ya, jauh. Besar tak kecil syurga itu? Subhanallah, besar tuan-tuan. Itu disediakan pada siapa? Pada siapakah disediakan? Kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa, beramal saleh ya, yang selamat ya daripada penyiksaan di azab api neraka, maka mereka lah yang akan mewarisi surga ya. Yang mana surga ini seperti mana kita sebut di siri kuliah yang lepas, iaitu surga ini ada 8 ya. Surga ini ada 8. Kita telah belajar tentang pintu surga. Kemudian surga ini pula disebut dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, ada 8 surga. Walaupun ada setengah riwayat mengatakan lebih daripada 8, tapi yang jumhur ulama mengatakan 8 ya. Yaitu pertama surga Firdaus. Surga Firdaus yang pertama. Surga Firdaus ni adalah surga yang paling tinggi. Sebab itu seandainya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap kali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selepas mengerjakan salat fardu ataupun di waktu-waktu yang lain, jangan lupa memohon kepada Allah supaya ditempatkan, dimasukkan dalam golongan orang yang masuk surga di Jannatul Firdaus, surga Firdaus yang paling tinggi ya. Surga Firdaus paling tinggi, yang pertama sekali penghuninya adalah tentulah para nabi dan rasul ya. Kemudian orang-orang yang
kuat imannya, yang bertakwa, orang yang mati syahid, dan juga di kalangan siddiqin dan salihin yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita ni orang saleh, insya-Allah mati dalam keadaan menjadi orang saleh, insya-Allah mudah-mudahan kita termasuk di tempat syurga yang paling tinggi. Itu syurga yang paling tinggi. Kenapa tuan-tuan? Kerana kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita dalam hadisnya, bahawa di antara jarak jauhnya syurga yang tingkat yang tertinggi dengan syurga-syurga yang lain, seperti kita manusia, kita mendongak mata kita ke langit, maka kita lihat bintang yang berkelip-kelipat itu, maka seolah-olah begitulah jarak di antara satu syurga dengan syurga yang lain, di antara darjat syurga yang paling tinggi dengan syurga-syurga yang lain. Subhanallah, ya. Kita lihat bintang di atas langit, sayup-sayup kelihatan berkelip-kelip, ya, jauh. Begitulah keadaannya. Subhanallah tuan-tuan, ya. Ini dapat kita gambarkan betapa besarnya, hebatnya keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua disebut juga dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga dalam surah dalam Al-Quran, yaitu tadi yang pertama surga Firdaus ada disebut dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 11. Kemudian yang kedua surga Adnin. Surga Adnin ini kata ulama adalah dicipta daripada intan putih. Intan putih. Subhanallah, bagaimana bentuk intan putih, ya. Dan disebut dalam surah Al-Bayyinah ayat 7 hingga 8. Seperti mana yang kita sebut di awal-awal tadi, ya, yang kita baca tadi di awal-awal tazkirah. Kemudian yang ketiga surga Naim. Surga Naim ada sebut dalam surah Al-Qalam ayat 34. Kemudian surga Ma'wa. Surga Ma'wa ni pula dibuat ataupun dijadikan daripada zamrud hijau. Subhanallah, zamrud hijau tuan-tuan. Cantikkah tidak? Cantik. Tapi itu pun yang kita lihat sekarang ni adalah zamrud dunia, emas dunia, intan dunia. Ini zamrud akhirat, zamrud syurga, emas syurga, intan syurga, permata syurga, lebih indah, ya, berkali-kali lebih indah daripada permata emas zamrud dunia ini. Kemudian kita ringkas-ringkas, ya, sebab kalau kita nak cerita satu persatu memang panjang, ya. Kita ringkas-ringkaskan. Yang keempat, yang kelima, ya, yang kelima tadi, yang keempat surga Ma'wa, ya. Yang kelima surga Darussalam. Ini pun Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-An'am ayat 127. Nanti tuan-tuan boleh buka Quran cari, ya. Kemudian yang keenam surga Darul Muqamah. Surga Darul Muqamah disebut juga dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Al-Fatir ayat 34 dan 35. Ini pun insya-Allah tuan-tuan nanti boleh buka, sebagai kerja rumah lah, ya, sebagai kerja rumah. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari, tuan-tuan, para penonton sekalian, boleh buka Quran sebagai kerja rumah kita lah di masa PKP ini, ya, di masa Covid ini. Kebanyakan kita semua duduk rumah, jadi alangkah baiknya kalau kita baca Quran, kita baca Quran, kita baca maknanya, ya, supaya datang keimanan dan keinsapan, ya, pada diri kita. Sebab pada diri kita, moga-moga Allah Subhanahu wa taala tambahkan iman kita, kuatkan amal ibadah kita. Kemudian yang ketujuh syurga Al-Maqamul, ya, syurga Al-Maqamul. Ini dalam surah Ad-Dukhan ayat 51, ya, dalam surah Ad-Dukhan ayat 51. Kemudian yang ke-8 syurga Khuldi. Syurga Khuldi disebut dalam surah Al-Furqan ayat 15. Jadi kata ulama berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti mana yang saya sebut tadi, kebanyakan syurga-syurga ini, ya, Allah Subhanahu wa taala jadikan daripada emas, dan ada yang jadikan daripada batu permata, dan ada yang jadikan daripada mutiara, dan ada yang jadikan daripada zamrud. Bahkan di syurga itu segala perkara yang disukai oleh mata dan hati manusia ada di syurga. Segala perkara yang disukai oleh mata dan hati manusia ada di syurga. Subhanallah, ya, hebatnya syurga ni, tuan. Ya, kemudian di syurga ini
apa yang ada dalam surga itu, ya, kenikmatan yang berada dalam surga itu, ketika kita hidup di dunia ini, yang terlintas di pikiran kita betapa indahnya surga itu, maka tidak terpikir kita, ya, betapa indahnya surga itu. Wallahu alam. Sebab apa yang kita pikirkan masih belum lagi. Yang terlintas di pikiran kita mengatakan, surga mungkin begini, surga mungkin begini. Bukan. Kerana nikmat surga itu subhanallah, ya. Subhanallah. Nikmat indah, cantik. Kerana orang yang masuk surga ini, dia tidak akan mati selama-lamanya. Kekal abadi, hidup abadi-abadan selama-lamanya. Kemudian orang yang masuk surga ini, ya, mudah-mudahan kita lah, ya, saya, tuan-tuan yang mendengar kuliah ini, mudah-mudahan, ya, kita semualah, insyaAllah, amin, doalah sama-sama. Bila masuk surga nanti, manusia yang masuk surga nanti, Allah Subhanahu Wa Taala akan tingkatkan ketinggian dan kebesarannya. Saiz badan kita itu Allah Subhanahu Wa Taala tingkatkan, ya, seperti tinggi Nabi Adam alaihissalam. Seperti tinggi Nabi Adam alaihissalam. Berapa ketinggian tuan-tuan Nabi Adam alaihissalam? Ingat tak? Ketinggian Nabi Adam alaihissalam adalah 60 hasta. 60 hasta. Bila diukur dengan meter, ya, meter, ukuran meter itu adalah bersamaan dengan lebih kurang 30 meter tinggi. Tinggi Nabi Adam lebih kurang 30 meter tinggi. 30 meter tinggi macam mana? Kalau tiang elektrik belum sampai lagi 30 meter. Mungkin lebih tinggi sikit daripada tiang elektrik di jalan-jalan raya itu. Ya, tinggi lagi. 30 meter. Tukang-tukang jahit, tukang-tukang yang biasa mengukur tahulah bagaimana tingginya 30 meter. Subhanallah, ya. Dan lebar tinggi 60 hasta. Lebar badan manusia yang masuk surga 10 hasta. 10 hasta sama dengan besar, lebar, tinggi Nabi Adam alaihissalam. Kemudian tuan-tuan yang dihormati sekalian, yang menarik lagi, ya, bila seseorang itu melangkah kakinya sedalam surga setelah Allah tingkatkan saiz badan dan sebagainya, maka segala keaiban, kecacatan yang tidak cantiknya, contohlah, ya, contoh ini sebagai contoh untuk mudah faham, ya. Contoh di dunia kita biasa kaum ibu, ya, wanita-wanita biasa suka membersihkan muka dengan membersihkan muka dan juga mencantikkan muka dan juga suka bermakeup, ya. Tujuannya supaya nampak kelihatan cantik, ya, nampak kelihatan mempesona kepada setiap yang memandang. Tetapi di syurga dengan izin Allah SWT, ya, seperti otomatiklah tiba-tiba saja wajah orang itu dicantikkan. Subhanallah, ya, dicantikkan wajahnya, dicantikkan wajahnya. Orang yang dulu, ampun maaf, ya, dulu ketika di dunia giginya ada masalah, rongak dan sebagainya, ya, maka bila masuk surga Allah kembalikan kecantikan giginya. Subhanallah, ya, matanya yang buta Allah jadikan balik celik dan dapat melihat bahkan lebih baik daripada di dunia dahulu. Cantiklah, indahlah, ya, tidak terkiralah di surga ini saiz badan. Kemudian di surga ini tuan-tuan, manusia tidak membuang air. Membuang air ini maksudnya, ampun maaf, tidak membuang ataupun membuang air besar, paham, ya, dan membuang air kecil di surga tidak ada. Tidak ada istilah tandas di surga. Tidak ada istilah toilet di surga. Tidak ada orang yang mengangkut sampah di surga, tidak ada. Sebab surga cantik, indah, bersih. Tidak ada kotoran langsung, ya. Tidak ada kotoran langsung di surga, tidak ada habuk langsung di surga. Bahkan tidak ada tercium di hidung manusia di surga itu bau-bau yang busuk, tidak ada. Semuanya wangi. Semuanya wangi, subhanallah. Wangi, tercium wangi. Bahkan ahli-ahli surga itu tidak akan bercakap perkara yang sia-sia, ya, yang laga. Setiap kali mereka melihat sesuatu keindahan di surga,
mereka memuji Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, subhanallah, maha suci Allah, maha suci Allah. Subhanallah. Ya. Hebat syurga ni tuan-tuan. Hebat. Kemudian di syurga juga, ya, di syurga juga apa yang kita mahu Allah tunaikan. Tuan-tuan, di syurga apa yang kita mahu Allah tunaikan. Ini disebut dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Disebut dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa contohlah ahli syurga ini ketika di dunia dahulu dia sudah berumah tangga, sudah berkahwin, tetapi belum pernah merasai nikmatnya dapat cahaya mata. Belum pernah ada anak lah, ya, artinya belum pernah menjaga anak hingga besar. Maka ketika di syurga dia memohon pada Allah, ya Allah, bolehkah aku mendapat anak? Silakan, ya, di syurga tidak ada masalah. Maka diceritakan dalam hadis, maka bersamalah dengan pasangannya seperti mana suami isteri di dunia dahulu bersama. Yang peliknya, ya, yang hebatnya, yang ajaibnya di syurga, ya, bila bersama si ibu mengandung dan melahirkan anak, kan, tidak perlu tunggu, tidak perlu menunggu 9 bulan 9 hari, tidak perlu tuan-tuan. Mengandung dengan secepatnya, melahirkan anak dengan secepatnya, dan membesar pun dengan secepatnya. Subhanallah, ya. Subhanallah. Hebat. Terus, ini bukan cerita dongeng tuan-tuan, ha? Ini bukan cerita rekaan, bukan cerita rekayasa, bukan, tetapi nyata disebut dalam hadis, ya, disebut dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Bahkan si ibu pula yang melahirkan anak itu tidak keluar darah. Kerana apa? Kerana di surga tempat yang bersih, maka darah itu adalah darah yang kotor, seperti darah haid, darah nifas tidak ada di surga. Subhanallah, ya, tidak ada di surga darah haid ke darah nifas, tidak ada. Bagaimana lahir? Subhanallah, maha suci Allah, wallahu alam. Begitulah yang disebut dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Apa sahaja yang kita minta di syurga, Allah jadikan. Di antaranya lagi sebelum hadis, ya, dalam sebuah hadis, ya, saya bacakan maksudnya. Ada manusia yang masuk surga itu, ada hamba Allah yang masuk dalam surga ingin untuk bercucuk tanam. Ingin untuk bercucuk tanam seperti mana di dunia dahulu. Kemungkinan orang yang hamba Allah yang masuk surga ini adalah di kalangan petani, ya, dan dia merindui suasana bertani, ya, bercucuk tanam, tanaman sayuran, tanaman padi, ya, kemudian buah-buahan. Mungkin dia merindui suasana itu setelah bertahun-tahun hidup di surga, ya. Maka dia pun berniat untuk bercucuk tanam, maka Allah bagi. Yang ajaibnya tuan-tuan, yang peliknya, bukan cerita dongeng, sekali lagi saya ulang, bukan cerita dongeng, di sebelum hadis. Bila seorang petani itu, ya, seorang petani yang bertani ingin mencampakkan ataupun benih di tangannya, contohlah, kita ambillah benih rambutan, ya, contoh, ini contoh. Di sebelum hadis tidak sebutlah apa jenis tanaman, tapi ini contoh untuk mudah faham. Campakkanlah benih apa yang dia nak tanam tu, maka hari itu juga benih itu tumbuh dan membesar. Subhanallah, nikmat tuan-tuan, nikmat. Hari itu juga tumbuh dan membesar. Kalaulah di dunia ini tuan-tuan, contohlah orang tanam pokok durian, contoh. Subhanallah, berapa tahun kita tunggu pokok durian itu baru kita boleh memakan hasilnya. Tanam pokok rambutan, berapa tahun kita tanam pokok rambutan itu dengan penuh sabar, ya, daripada benih hingga membesar, disiram air, di letak baja, berapa tahun kita sabar menunggu. Tetapi di surga, hari itu tanam, hari itu membesar, dan hari itu juga kita boleh memetik hasilnya dan memakan hasilnya. Subhanallah. Bahkan disebut dalam hadis, ya, disebut dalam hadis, orang yang ingin memakan buah-buahan di surga, ya, ingin memakan buah-buahan di surga, dia pun dapat melihat kiri kanannya banyak buah. Terdetik di hatinya, terlintas di hatinya, tuan-tuan, untuk memakan buah di surga, maka tidak perlu dia berusaha. Buah-buahan di surga, contoh pokoknya tinggi-tinggi, dungak, subhanallah, tinggi. Kalau di dunia tuan-tuan,
pokok mangga contoh tinggi, apa perlu kita lakukan? Apa perlu kita lakukan tuan-tuan kalau di dunia menampak pokok mangga yang tinggi? Mestilah kita mencari kayu untuk menjolok pokok mangga itu, ya, supaya pokok mangga itu jatuh, jolok-jolok, pusing-pusing supaya jatuh. Ataupun semua pernah melakukan, ya, kebanyakan kita pernah melakukan, iaitu ambil batu, lontar atas pokok supaya mangga jatuh. Ya, pengalaman saya sendirilah zaman-zaman remaja dulu, ya. Tetapi di surga tuan-tuan, subhanallah, apa terjadi? Terdetik di hati kita nampak buah yang begitu ranum, begitu cantik, begitu lazat, ya. Wallahu alam apapunlah buah di surga, maka pokok yang mencetuskan buah, yang melahirkan buah itu, ranting-ranting pokok itu akan turun sendirinya, berjumpa dengan kita ataupun mendekati kita. Dahan itu turun perlahan-lahan mendekati kita dan kita cuma ambil saja macam tu. Subhanallah, kita capai saja buah itu. Subhanallah, subhanallah, ya, maha suci Allah, tak perlu usaha, tak ada kerja. Di syurga tidak perlulah kita nak temuduga mencari kerja kosong, tidak ada. Semua orang syurga kaya-kaya tuan-tuan. Semua penduduk syurga kaya-kaya. Tidak ada orang miskin, subhanallah. Bahkan penduduk syurga itu dikatakan dalam kitab tidak mahu tidur. Kerana apa? Kerana sibuk menikmati kelazatan, keindahan syurga itu. Ya, merantau sana, merantau sini, pusing sana, pusing sini. Subhanallah, ya. Kemudian berkenaan dengan pokok-pokok di syurga, ya. Dalam sebuah hadis, ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak bersumber daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata Nabi, sesungguhnya di dalam syurga ada sepohon pokok yang mana orang yang berkenderaan dapat berjalan di bawah teduhannya selama 70 tahun. Subhanallah, ya. Ada pokok di syurga yang mana kata Nabi orang yang berkenderaan berjalan di bawah teduhannya selama 70 tahun. Bermakna pohon itu terlalu besar. 70 tahun, subhanallah, ya. 70 tahun itu lama ke tidak tuan-tuan? Subhanallah, besarnya pohon syurga. Kemudian dalam satu riwayat yang lain, dalam hadis yang lain, ada satu riwayat mengatakan bahawa seorang Arab, ya, seorang Arab Badui datang bertemu Rasulullah, kemudian bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kata orang Arab Badui ini, apakah terdapat pohon kayu di syurga? Maka jawab baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan di syurga ada pohon kayu yang dipanggil tuba. Ya, kata Nabi, di syurga ada pohon kayu yang dipanggil tuba. Maka orang Arab Badui itu bertanya lagi, wahai Rasulullah, adakah terdapat pohon kayu seumpama itu di bumi yang menyerupainya? Maka baginda menjawab, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, tiada suatu pun pohon kayu di bumi yang menyerupainya. Kata Nabi, tiada satu pun pohon kayu yang di bumi yang menyerupainya. Bila orang Arab itu bertanya, adakah, orang Arab Badui itu bertanya, adakah wahai Rasulullah pohon tuba itu adakah yang sama bentuknya dengan pohon di muka bumi? Maka kata Nabi, tidak. Ya, tidak ada yang sama, tidak ada satu pun yang serupa dengannya. Tetapi kata Nabi lagi dalam sambungan hadis ini, tetapi kata Nabi, ya, pernahkah kamu pergi ke negeri Syam? Nabi bertanya pula dengan sahabat, dengan orang Arab Badui yang bertanya itu, pernahkah kamu pergi ke negeri Syam? Sesungguhnya di sana terdapat sepohon pokok kayu yang dipanggil juza, ya, pohon kayu yang dipanggil juza. Ia tumbuh di atas batangnya dan terhampar di atasnya. Dan inilah pokok kayu di bumi yang seakan-akan menyerupai pokok tuba. Kata Nabi,
pernahkah kamu datang ke negeri Syam? Di sana ada pohon pokok yang dipanggil Juz'ah. Ia tumbuh di atas batangnya dan terhampar di atasnya, yakni kembang di atasnya. Pokok itu tumbuh di atas batangnya dan kembang di atasnya. Ya, wallahu alam bagaimana bentuknya. Kata Nabi, pokok itulah yang hampir-hampir seakan-akan serupa. Walaupun tidak serupa, tapi hampir-hampir seakan-akan serupa dengan pokok di syurga yang bernama Tuba. Kemudian orang Arab Badui itu bertanya lagi, wahai Rasulullah, berapa besar ataupun bagaimanakah besarnya pokok itu? Maka sabda Nabi, jika engkau menunggang unta, ya, daripada unta itu masih kecil hingga sampai tua, hingga patah tulang belakangnya, engkau tidak akan sampai dapat mengelilinginya. Subhanallah, ya, besarnya pokok Tuba ini. Unta daripada kecil dinaiki hingga tua sampai patah tulang belakang pun, kata Nabi, tidak akan dapat mengelilingi ataupun dapat mengelilingi saiz besarnya pokok itu. Subhanallah, besarnya pokok di syurga, ya. Subhanallah, tuan-tuan. Kemudian disambung lagi, orang Arab Badui itu bertanya lagi, katanya, adakah di syurga terdapat innah, yakni anggur? Maka baginda menjawab, Nabi SAW menjawab, bahkan ada. Maka kata orang itu lagi, kata orang Arab Badui itu lagi, betapakah ataupun bagaimanakah besar tangkainya? Maka baginda menjawab, tangkainya sejauh perjalanan terbangnya burung gagak selama sebulan tanpa hinggap. Ya, besarnya tangkai anggur di surga ini, tangkainya saja, ya, tangkai, bukan buah, tangkai saja, besarnya sejauh perjalanan burung gagak yang terbang selama sebulan tanpa hinggap. Subhanallah, burung gagak terbang tanpa hinggap selama sebulan. Ya, burung gagak. Tuan-tuan biasa nampak burung gagak? Semua biasa nampak kan? Cuma kita tak berapa nampaklah bagaimana kelajuan ataupun bagaimana keadaannya terbang, ya. Biasa kita nampak helang, ya, burung merpati. Tapi kalaulah kata Nabi burung gagak ini terbang tanpa hinggap selama sebulan, begitulah besar tangkainya. Subhanallah, besarlah tuan-tuan, ya. Jangankan sebulan terbang, sehari terbang pun dah besar apa sebulan. Walaupunlah burung gagak itu terbangnya tak selaju, tak sepantas helang, tapi kalau sebulan, subhanallah, besar kecil tuan-tuan? Besar pokok di surga ini. Subhanallah. Kemudian ditanya lagi orang Arab Badui itu, bagaimanakah besar buahnya? Anggur itu. Ditanya, bagaimanakah besar buah anggur di surga? Maka Nabi menjawab, seperti sebiji timba yang besar. Timba, ya, timba ni apa istilahnya tuan-tuan? Ya, timba. Seperti gayung atau baldi, timba, ya. Kalau di sini timba ni seperti gayung lah, yang besar, gayung yang paling besar, kata Nabi. Besar kata. Anggur biasa paling besar pun kalau nampak macam 2 inci, 3 inci kan, atau kebiasaannya lebih kurang 2 inci lah, atau 1,5 inci kan. Tapi ini sebesar timba. Subhanallah, sebesar timba yang paling besar. Kalau di zaman Nabi, timba itu bukanlah seperti zaman kita ini, ya, gayung ataupun baldi, tidak. Timba di sana wallahu alam lah bagaimana besarnya, tapi persoalannya memang besar, ya, memang besar buah-buahan di surga. Maka ditanya lagi oleh Arab Badui itu, belum puas lagi bertanya dengan Nabi. Biasalah kan, barangkali kalau kita punlah berada depan Nabi, kita pun banyak bertanya pada Nabi, sebab Nabi ini bercakap, Nabi ini shadiqul masduq, apa yang dicakapnya benar lagi dibenarkan. Dan Nabi itu tidak berkata melainkan
wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Maka berkata lagi Arab Badui ini, bertanya lagi, katanya, wahai Rasulullah, apakah sebiji buahnya dapat mengenyangkan aku dan keluargaku? Orang Arab Badui bertanya lagi, ya Rasulullah, apakah sebiji buah anggur itu dapat mengenyangkan aku dan keluargaku? Besar kan? Seperti timba yang paling besar. Apa jawab Nabi? Kata Nabi, bahkan malah turut mengenyangkan semua kaum kerabatmu. Subhanallah. Bukan saja dia dan keluarganya, bahkan seluruh kaum kerabatnya boleh kenyang dengan makan sebiji anggur di surga. Subhanallah, tuan-tuan. Hebat surga ni, tuan-tuan. Ini kita cerita ni baru tak habis lagi, baru berkenaan tentang buah. Ya, tentang buah-buah di surga. Sebagai penutup ya, tentang surga siri 2 ni, sebagai penutup, kita tak boleh habiskan semua. InsyaAllah kita akan sambung nanti siri yang ketiga lagi, kita akan ceritakan banyak lagi lah. Ya, sebagai penutup, iaitu tentang pakaian di surga. Pakaian di surga. Bagaimanakah bentuk pakaian di surga? Saya bacakan satu hadis ya. Suatu ketika tatkala para sahabat sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datanglah seorang lelaki lalu bertanya, wahai Rasulullah, ceritalah pada kami tentang pakaian ahli syurga. Adakah ia satu buatan yang dibuat atau satu tenunan yang ditenun? Datang seorang laki-laki hadir di majlis Rasulullah dan bertanya kepada Rasulullah. Kata orang itu, ya wahai Rasulullah, ceritalah pada kami tentang pakaian ahli syurga. Adakah ia satu buatan yang dibuat atau satu tenunan yang ditenun? Laki-laki itu anggap pakaian di surga ini seperti di dunia. Kan di dunia kan pakaian ditenun, dijahit. Mendengar soalan itu, setengah sahabat yang hadir tertawa. Ya, tertawa sahabat yang hadir mendengar soalan itu. Soalan itu seperti soalan yang lucu ataupun keanak-anakan lah ya. Lantas kata Nabi, mengapa kamu tertawa apabila orang yang tidak tahu bertanya kepada orang yang tahu? Kata Nabi, tidak. Ya. Bahkan ia yakni pakaian syurga terbit ataupun keluar daripada buah-buah syurga. Kata Nabi, tidak. Kata Nabi, tidak. Pakaian ahli syurga bukan dibuat daripada benang-benang yang ditenun, ya, bukan dibuat daripada kain yang ditenun, ya, dijahit dan sebagainya. Tidak. Bahkan pakaian ahli syurga itu keluar ataupun terbit daripada buah-buahan syurga. Subhanallah, tuan-tuan. Daripada buah-buahan syurga itu keluarlah pakaian-pakaian ahli syurga yang cantik-cantik, yang indah-indah, yang berkilau-kilau, yang menarik-narik. Subhanallah, maha suci Allah. Kemudian baginda menyebut sebanyak 3 kali. Nabi sebut sebanyak 3 kali bahawa pakaian ahli syurga itu terbit ataupun keluar daripada buah-buah syurga. Subhanallah, ya. Sebabkan di syurga ini tidak ada pekerjaan, tidak perlu bekerja. Maknanya tidak ada kesusahan di syurga. Ahli syurga adalah orang yang sentiasa gembira selama-lamanya. Ahli syurga adalah orang yang sentiasa bersukaria selama-lamanya. Ahli syurga adalah orang yang sentiasa gembira menerima nikmat dari Allah selama-lamanya. Subhanallah. Syurga siri yang kedua pada kali ini, kerana kalau kita bacakan semua terlalu panjang, maka kita sambung untuk di siri akan datang, iaitu tajuk-tajuk lagi seperti saya sebutlah ya. Sebut supaya kita tahu siri akan datang kita akan cerita yang pertama, minuman ahli syurga. Apa dia? Adakah arak di syurga? Kemudian kita ceritakan lagi tentang apakah di syurga itu ada pasar seperti di dunia ini. Kemudian kita akan cerita lagi tentang bidadari syurga, kehebatan bidadari. Ya. Kemudian banyak lagi kita akan cerita ya tentang syurga ini. InsyaAllah tuan-tuan sama-samalah untuk berserta dengan saya
sentiasa mengikuti channel ini, insya-Allah dengan izin Allah ya, dengan kemampuan yang saya ada, saya akan sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat memberi manfaat pada saya dan pada tuan-tuan penonton yang mendengarnya ya. Sekian, ampun maaf sekiranya tersilap kata dan bahasa. Yang benar itu tentulah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang salah dan silap itu adalah datang daripada kelemahan hawa nafsu saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum lisairil muslimin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.